Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu lagi kita dalam perkongsian pada kali ini bersama saya Syukri Exosha. Okey, pada kali ini saya nak tunjukkan pada anda bagaimana kita buat checking untuk sebuah kereta. Okey, mungkin boleh ikut saya. Okey, untuk pengetahuan anda, kereta ni actually dia komplain tak sejuk. And then Myvi lama ni, Myvi ni tak silap saya tahun 2006 ke 2005 macam tu, first model. Okey, permulaan dia komplain tak sejuk. Kami buat inspection, kalau boleh lihat dekat sini kami ada buat check sheet Boleh ikut tak? Okey, kat sini kami ada buat check sheet. Okey, reading adalah yang kita dapat dari kenderaan ni 17 bar. Low pressure reading adalah 3 bar. Okay, ini adalah melebihi daripada apa yang ni lah untuk low pressure reading lebih daripada apa yang sepatutnya. So kalau 3 bar ni maksudnya memang tak sejuk lah. Kalau kita letak tangan dekat dia punya pipe LP tu memang akan rasa suam je. Dan tadi pun memang saya pegang rasa suam. Okey, tinggalkan pada check sheet tu. Apa yang kami dah buat adalah kami dah check dengan mesin. Dan kami perasan ada kebocoran di bahagian LP dan HP. So sekarang ni kami nak detect bocor tu dekat mana. So seperti biasa kami akan guna peralatan kami iaitu hydrogen leak detector Dan saya akan onkan peralatan ni. Okey, sekarang dengan keadaan gas kita dah masukkan. Okey, kalau ikut dah masukkan sikit. So kami akan masukkan lagi sikit untuk perhatikan bocoran dekat mana Okey, tuan-tuan boleh minta rapat sikit, kita nak tengok kat sini. Okey, boleh tengok dekat pressure ni. Okey. Sekarang kami akan letakkan dia dalam keadaan ni. Kami akan masukkan gas lagi Sikit. Sekejap ya. Okey, stop kat situ. Okey, tuan-tuan boleh lihat dia turun Sikit demi sikit dia turun. Tapi tak besar sangat Walaupun okey, sekarang kita akan check dengan dia akan turun sikit sikit demi sikit. Tak apa, kita biarkan dulu. Kita akan check dengan menggunakan okey, kalau nak tembakkan. Okey. Kita akan gunakan ni hydrogen leak detector. Okey. So kita akan mungkin boleh kita letakkan tempat-tempat yang kita suspect lah. Okey. First kali biasanya kami akan suspect di bahagian cooling coil sebab kebiasaan kebocoran bermula daripada cooling coil kebiasaannya. Walaupun ada juga tempat-tempat lain tetapi sini yang selalu yang kami dapat detect Okey, ada sedikit. Tak apa, nanti kita akan check tempat-tempat lain juga. Kita tengok dekat bahagian sini. Dekat bahagian valve. Ini valve tak ada. Ini bahagian kompresor. Kompresor pun tak ada. Bahagian kondenser ni kita ambil secara rawak lah. Sebab dia kalau dapat detect dia akan bunyi. Okay. Tengok bahagian tepi sini. Okay. Kadang-kadang bocor halus. Sebab bocor dia memang halus dia lambat nak turun Okey, kereta ni memang dia nak buat flushing je sebenarnya, tapi kami nak check juga takut ada bocor. Sebab ni kita belum flushing lagi. Okey, kita tengok bahagian cooling coil. Dalam biasanya kami akan tengok dekat bahagian dalam Kita akan tengok dekat bahagian piping dia. Dalam ni dah ada satu pipe yang dekat dengan cooling coil. Kita pun kami buka blower lah, senang. Sebab dalam blower unit ni pun kalau ada bocor dia akan berbunyi Okey, minta screwdriver kejap akan buka resistor untuk nak pastikan kita boleh akses terus ke dalam blower. So
kebiasaan dalam blower ni memang dekat lah dengan cooling coil. Kita boleh jolok masuk apa ni, detektor ni kita akan masuk terus dalam tu, dan kita akan tengok ada bacaan tak. Dan seperti biasa kita nak ambil bacaan ni kena berulang kali sebab dalam kita tahu dalam udara ada wap air So kalau dalam blower ni biasanya memang ada wap air. So kalau kita dah buka tu, kebiasaannya mungkin wap air, dalam wap air pula ada hidrogen. So biasanya akan detect juga guna detektor ni. So kena berhati-hati lah. Okay, kalau ikut dalam cooling coil ni boleh katakan tak ada lah. Katakan tak ada. Kalau besar dia akan bunyi tit. Macam saya pernah test dulu, dia akan bunyi berterusan. Okay, sekarang ni memang tak ada bunyi. Okey, tak apa, kita buat flushing dulu and then kita akan check semula. Meter ni masih lagi dia tunjuk tempat yang sama tuan-tuan. So tak adalah bocor yang besar Maksudnya dia hanya different sikit saja. So tak apa, kita akan buat flushing dulu and then kita akan tengok kesan selepas flushing. Okey, kita buka dulu. Kita buang gas. Okey, kita akan buka. Okey, proceed lah. Apa, kita flushing. Kita akan buka dulu valve dia. Saya harap kali ni boleh jelas lah suara saya sebab dah ada mic Sebab sebelum ni tak ada mic. So memang nak dengar tak dengar lah bila saya cakap tu kan. Okey. Valve ni kita akan tukar lah sebab kita tak pakai dah valve yang sama. Okey, pasang balik. Okey, sebelah lagi. Okey, akan on balik aircon mesin. Okey. Okey, sekarang proses orang kata apa di flushing telah bermula. So biasanya kita akan vacuum dulu sebelum kita masukkan gas untuk kita tolak minyak-minyak yang ada dalam sistem tu. So kebiasaan ni kita akan vacuum dulu. Selepas vacuum baru kita mesin akan mula masukkan gas untuk menolak keseluruhan minyak yang ada dalam sistem. Okay, nanti kita akan tengok berapa banyak minyak yang akan terkumpul dalam bahagian ni. Okay, mungkin saya tunjukkan sekarang ni ada minyak sikit. So saya akan buang minyak ni. Ni mungkin kereta yang sebelum ni. Okay, so kita akan buang minyak ni. Kita akan kosongkan dan kita akan tengok ataupun lihat berapa banyak minyak yang ada dalam kereta Myvi ni. Sebab salah satu punca tak sejuk pun boleh disebabkan oleh minyak yang terlampau banyak. Bila terlampau banyak, sistem tak boleh nak bagi semburan gas yang baik. Dia akan menyebabkan tak sejuk. Okay, saya akan buang dulu. Okay, saya dah buang, dah kosongkan. Bila dah kosong, kita akan masukkan balik lah. Okay, sebenarnya kalau ikutkan saya nak buat dekat satu kereta lain, kereta yang saya pakai sebenarnya. Pada hari inilah saya punya planning, tetapi tak apalah sebab dah ada kereta lain, saya akan tunjukkan. Sebab kalau ikut kereta saya tu Pro 2 Alza, mungkin boleh tengok dulu kat sebelah belakang ni. Kalau ikutkan kereta saya ni dah lebih lambat sikit. Okay, kalau ikut kereta saya ni dah 10 tahun ataupun daripada 2010 saya beli. Cuma saya nak tunjukkan condition kompresor yang masih saya guna masih kompresor yang asal. So bila kompresor yang asal dah 10 tahun pakai, maksudnya tak ada masalah. So kat situ saya nak tunjuk pada anda bahawa kalau kita buat servis aircon yang cantik ataupun ikut dia punya interval dia, insya-Allah kompresor yang ada dalam kereta pada yang original tu masih lagi boleh guna. Sehingga kalau macam saya ni dah 10 tahun. So kalau saya nak cuba sampai berapa tahun dia boleh pakai lagi. Baru kita boleh tahu bahawa kompresor tu sebenarnya bukan benda yang kita pakai dan buang. Sebab apa? Sebab
selagi kita tak jaga minyak dia, macam saya kata, kompresor tu akan jadi orang kata mudah rosak, mudah rosak, dan nanti anda terpaksa keluar duit yang banyak untuk repair. So sekarang ni kalau tengok kereta ni, kalau ikutkan yang Myvi ni dah ada simptom tak sejuk. So sekarang ni kita tak tahu apa masalah dia lagi. So kita akan cuba flush dulu. Okey, tak apa, kamera lambat sikit. Okey kita akan cuba flush dulu. Kita akan tengok ataupun kita akan lihat macam mana dia punya kesan dia selepas kita flush. Kemungkinan saya beranggapan mungkin ada minyak yang terlampau banyak, sebab kita tak tahu dari segi history kereta ni dah berapa lama ataupun berapa kali dia buat servis aircon. So bila kita tak pernah tengok history dia, kita tak tahulah berapa banyak berapa banyak kedai dia dah pergi ataupun berapa banyak minyak yang telah dimasukkan. Kita tak boleh nak ukur kecuali kita flush. Kita flush, kita buang, baru kita tahu sistem dah kosong daripada minyak kompresor, and then kita akan masukkan minyak yang asal mengikut spek ataupun minyak yang baru mengikut spek. Baru kita tahu sistem ni masih elok ke tak. So saya harap kereta ni masih tunjukkan sistem yang elok lah. At least customer tak perlu nak keluar duit banyak. Okay, sambil-sambil tu saya akan tengok juga kompresor dia. Okay, saya akan tengok kompresor dia. Kompresor dia kat bawah, so saya kena tunduk sikit lah. Okey, kompresor kalau tengok ni dah pernah tukar. Dia dah pernah tukar kompresor. Recon ke apa saya tak pasti, tapi macam recon lah. Sebab kompresor dia dah besar. Kalau ikut Myvi jenis ni, kompresor dia kecil je. Ini original sampai sekarang. Original sampai sekarang. Tak, dia kalau original mesti dia ada Denso. Ini apa punya dia pakai tak tahu. Ini soal lama, soal cabut. Bukan, tak ada. Nampak ni kalau ada cabut siapa ni ada? Oh. Nampak sudah pakai lain punya. Oh, sorry. Dia pakai itu Restore. Tekan. Itu pun sudah letak masuk dalam. Sudah pernah tukar. Okey. Okey, dari pemerhatian si Fuhao pun kata memang pernah tukar. So apa yang saya cakap tu betul lah. So kita akan tengok. Sebab kalau tengok ni pun okey tak? Dia dah lari tuan-tuan. Nampak. Main tu. Main ni je. Atas, bawah, atas, bawah. Okay, pusing. Okey, pusing kat saya. Tembak. Okey, tuan-tuan, boleh tunjuk kat sini. Sekarang gas dah masuk. Dia dah masukkan gas. Kita tahu boleh lihat kat sini. Proses terusnya. Okey, tembak dekat bahagian tu. Okey, boleh zoomkan. Boleh. Okey, tak apa, saya pegang. Tak apa, benda baru kan. Okey, saya akan zoomkan. Okay, tuan-tuan boleh tengok. Permulaan ni biasa minyak akan keluar dulu. Mana? Okey. Okey, tuan-tuan tengok. Kuning tuan-tuan. Minyak dia memang kuning. Nampak ke? Okay, nampak lah tu kan. Okey, boleh nampak kat situ minyak dia berbuih-buih kuning. Ini bermakna sistem minyak dia dah kotor sebenarnya, dan menyebabkan kemungkinan besar minyak yang tepu ataupun minyak yang dah tak elok ni menyebabkan gas aircon tak sejuk. Disebabkan semburan yang ada dekat yang masuk ke expansion valve tu dia dah tak secantik dengan sistem yang bersih. Macam saya pernah sebut, bila gas disembur, dia mesti semburan dia mesti serata ataupun meluas. Seperti mana kita sembur pokok menggunakan penyiram pokok ataupun kita guna spray, kaedah spray. Spray baru kita dapat sembur dengan luas. Tapi kalau macam sistem yang dah kotor, biasanya dia akan spray dia dah tak cantik. That's why kenapa cooling coil tak dapat menyejuk disebabkan semburan gas yang orang kata tak jadilah, dia tak jadi gas, dia jadi mungkin campuran gas cecair dan menyebabkan sistem tu tak dapat sejuk seperti yang dikendaki. Okey, sekarang kita dah nampak dia dah makin jernih. Okey, dah semakin jernih, sikit dia kurang. Dan nanti dia akan keluar, akhir sekali dia akan keluar juga minyak lagi sekali.
lebihan minyak. Okey tuan-tuan, boleh tengok lagi nampak gas ada campuran kuning lagi. Maksudnya minyak yang terakhir tu masih ada lagi. Minyak dia dah bagi saya sebut dah tepu lah, dah tepu sebab mungkin campuran minyak dan air menyebabkan berlaku macam tu lah. Dia dah jadi tepu sangat. Okay, cuma kita tak tahu lagi bagaimana performance kompresor dia selepas kita flushing. Sebab kebiasaannya bila sistem lama, minyak ni lama dah berpusing dalam sistem kereta ni, kemungkinan kompresor boleh rosak pun boleh jadi selepas tu. Sebab apa? Sebab macam saya kata, bila kita flushing dia akan ada simptom dipanggil post flushing effect. Di mana tempat-tempat yang mana kotor sebelum ni dia dah tutup. Apabila kita semburkan gas ataupun kita cuci menggunakan gas, gas tersebut akan menolak keluar keseluruhan kotoran tu keluar daripada sistem bersama dengan minyak yang lama tu. Akhir sekali menyebabkan berlaku post flushing effect di mana ada bocor-bocor yang tambahan yang lain. Walaupun tadi kita dah cek sistem ada menunjukkan kebocoran, nanti kita akan tengok mungkin bocor tu bertambah besar, salah satunya mungkin bertambah besar. So that's why kita kena tengok keadaan. Ataupun kalau nak mengelakkan perkara ni berlaku, tuan-tuan kena pastikan melaksanakan servis berkala lah untuk aircon. Setiap, macam saya kata, setiap 30,000 kita buat recovery ataupun recycling service. 60,000 lagi sekali recycling service dan 90,000 kita buat flushing service. Baru sistem akan bersih dalam keadaan tempoh masa yang lama. Okey, sekarang tuan-tuan dia dah habis. Kita akan tunggu Tuan Ahmad dia. Okey, boleh nampak taik minyak saya panggil taik minyak lah minyak kuning ni. Kalau ikut ni sikit lagi. Nampak nampak kuning tu tu taik minyak saya panggil. Okey. Okey, itu dia. Okey, ni minyak dia tuan-tuan Tadi saya dah kosongkan. Okey, inilah warna minyak dia. Memang kotor. Okey, boleh dekat sikit. Nampak? Kalau macam ni maksudnya dah ada asid. Ni saya risau asid ni dah circulate dalam sistem menyebabkan kompresor tu boleh rosak kalau asid ni. Kompresor, kondenser dan juga cooling coil. Cooling coil dia rosak apa? Dia rosak bocor. Tu saya risaulah. Disebabkan sistem yang ada asid macam ni. Ni pernah saya tunjukkan itu hari dalam satu kereta Azia. Kereta Azia pun sama juga minyak dia macam ni. Okay, tak apa, kita akan tengok dulu. Kita akan buka dryer dia, kita akan check. Lepas ni kita akan vacuum balik sistem ni, kita akan tengok bocor dia makin besar ke makin kecil. Okey, buka dryer. Stop. Okey, buka dryer. Okay, sebelum kita proses seterusnya, kita akan buka dryer dulu tuan-tuan. Kita akan tengok dryer dia. Ambil lampu tu. Ambil lampu. Ada lampu tak? Kita nampak kedudukan dia. Saja nak test skill tuan-tuan Dah lama tak buat ni. Proses mengail. Memang susah proses ni.
Okey, kita akan vacuum balik sistem, kita akan tengok ada bocor tak. Okey, sebenarnya kita tak payah recycling lah, kita terus vacuum. Okay, kita test dulu, kita tengok ada leak tak. Kalau ada leak, kita akan check. Mungkin ni lah, mungkin makan masa lagi lah. Nanti awak boleh tengok dekat apa tu. Sini kan dia ada apa tu? Mikrofon. Kalau dia senyap tu maksudnya tercabut lah tu. Tadi tercabut tu. Tak perasan tercabut masa bila. Benda baru pakai, macam ni lah. Okey, kita dah vacuum. Kita tengok. Alhamdulillah kalau tengok sini, nampak ke? Boleh tengok tuan-tuan. Kalau tengok kosong bar. Saya tekan tadi. Alhamdulillah lah tak ada bocor. Kalau ada bocor dia akan keluar dah amount milibar berapa. So, sekarang ni kami buat leak test dulu. Kami nak tengok ada bocor tak. Lepas dia masukkan, dia sedut lagi untuk proses leak test. Lepas tu baru kita vacuum secara biasa dan masuk balik minyak. Minyak mengikut spesifikasi kenderaan. Okey, sebenarnya minyak ni kita tak boleh masuk suka hati tuan-tuan. Satu, kalau kita masuk minyak melebihi spek, apa yang berlaku adalah sistem akan jadi tak sejuk. Sama jugalah macam kebiasaannya yang saya perhatikan kalau bengkel-bengkel yang lain biasanya dia tak ambil kira spek minyak ni. Dia biasanya dia akan masuk minyak ikut suka. Itu masalah tu. Kalau ikut suka memang kadang-kadang dia akan tunjuk simptom mula-mula tu sejuk tapi bila lama berjalan ataupun fungsi sistem kompresor tu berfungsi dengan keadaan lama, selepas beberapa ketika tu minyak akan berkumpul dekat bahagian high pressure pipe. High pressure pipe nak masuk ke mungkin boleh tengok kat sini lah, saya tunjuk. Mungkin tuan-tuan kalau cerita tak nampak. Okey, ini gambar rajah yang sempat saya buat. Okey, ini saya tunjukkan. Ini sistem yang saya dah simplify daripada kereta lah. Saya dah keluarkan. Okey, cuma yang ini dah tertanggal ni saya nak tunjukkan jugalah. Okay, saya akan tunjukkan. Ini expansion valve tak pula dia. Okey. Okey, apa yang berlaku? Okey, ni expansion valve ni duduk kat sini tuan-tuan. Kalau kat kereta boleh tengok tadi dekat bahagian firewall. So apa yang berlaku bila minyak lebih, kompresor akan berfungsi macam biasalah, dia akan bagi pressure. So bila bagi pressure, minyak yang ada tadi tu akan berkumpul dekat sini, pipe high pressure So bila banyak sangat minyak tu akan penuh. Dia akan penuh menyebabkan dekat sini minyak yang keluar ni bukan gas, semburan gas. Dia akan jadi semburan minyak campur gas. So sebenarnya kalau ikutkan dia hanya sikit je kena masuk, tak boleh banyak. So bila masuk campuran minyak yang banyak, dia akan keluar minyak lebih daripada gas. Itu sebab sistem dekat cooling coil ni tak akan rasa sejuk disebabkan minyak yang berkumpul dalam dekat valve So that's why selalu saya kata nak masuk minyak biar ikut spek supaya minyak tak terlebih. Dia macam perut kita lah, kalau kita makan lebih sangat makanan terlampau lebih menyebabkan perut sebu kan. Bila sebu tak selesa lah apa, sama jugalah sistem aircon dia tak boleh lebih sangat minyak dan tak boleh lebih sangat gas. Dia kena ikut spek berapa besar sistem ni, dia akan ikut berapa banyak gas dan minyak yang patut dimasukkan. Kalau lebih akan jadi satu lagi akan jadi rosak kompresor dan macam-macam lah akan menjadi masalah. So kita kena berhati-hati dengan pemasukan gas dengan minyak. Tak ada bocor. Okey, tak bocor Okey, tak apa, kita jangan ni, kita langkau. Recycling no, tak mau. Kita nak vacuum je. Tambah lagi 10 minit.
2 minit leak test. No. Okay, tuan-tuan, kita akan teruskan sebab tak ada bocor. Alhamdulillah tak ada bocor. So kalau tak ada bocor, kami tak akan recommend leak stop lah. Leak stop. Okay, sekarang kita vacuum balik dan kita akan perhatikanlah hasil dia. Okay, kita akan masukkan minyak. Mengikut spek. Minyak ni bukan kami tak nak share. Boleh share, tapi kalau rajin tengok kat Google pun ada. Baru kita boleh nampak. Sebab ni rahsia kami lah. Tak boleh nak tunjuk semua lah kungfu. Kita akan masukkan minyak. Okey, ngam. Okey, ngam. Okey, biar sekejap. InsyaAllah lah kalau tak ada apa. Okey, jangan pasang dulu. Letak aja dulu. Okey. Jangan ikat dulu. Lagi berapa minit baru kita ikat. Okey, seperti biasa vacuum penting tuan-tuan. Bila kita dah buka sistem ni, angin dan udara dan wap air akan masuk. So cara nak buang wap angin dan wap air dalam sistem pipe ni, piping ataupun sistem aircon ni, kita kena buat vacuum. So kalau vacuum terlampau cepat menyebabkan wap air tu tak sempat nak keluar, tak sempat nak keluar menyebabkan nanti dia akan circulate dalam sistem. So biar kita sedut, dia sedut ikut spek dia. Macam kami akan letak dalam lebih pada 10 minit supaya kita nak pastikan minyak tu 100% ataupun udara dan wap air tu disejat, ditarik keseluruhannya daripada sistem dan then baru kita masuk gas. Baru tepat dia punya bacaan dia nanti. Okey, sekarang hampir tamat vacuum proses. Okey, sekarang dia akan buat checking. Okey, tuan-tuan boleh tengok kedua-duanya tak ada bocor. Permulaan dia bocor. Dan mungkin ni saya suspect mungkin bocor je dekat area dipanggil valve. Sebab kalau valve yang lemah bila kita buat vacuum, dia pun boleh jadi punca bocor. So sekarang kita dah tukar valve yang baru. Alhamdulillah tak ada bocor. Okay, ini sistem yang cantik lah sebab tak ada kebocoran yang ada yang tersembunyi. Kita akan tengok hasilnya selepas kita masuk gas. Okey tuan-tuan, sekarang dah berhenti. Okey, vacuum complete, tak ada bocor. Okay, sekarang kita akan masuk gas. Okey, masuk gas biasa saya akan tunjuklah. Saya tunjuk sikit je. Okey, dia akan masuk gas. So gas akan masuk sepenuhnya. Dan kita akan lihat hasil dia selepas ni. Okey, nanti dulu. Temperature dah letak. Okay, kita nak tengok cut off. Nanti dulu, jangan on dulu. Okay, on one, maximum volume. Okay, sekejap saya nak ambil. Okay, kita dah letakkan ni. Mana temperature dia? Nanti dulu, belum. Nanti. Okay, sekarang kita akan, sekejap how. Okay, 1, 2, 3, tekan on. Okay, sekarang kita dah on. Kita ambil suhu sekarang dan kita ambil bacaan masa. Kita akan lihat berapa cepat aircon ni cut off. Okay, sekarang 11 saat. Okay, kalau tengok tuan-tuan, kompresor menunjukkan performa yang baik. Kalau tengok dia turun dengan laju. Dan cepat, dengan pantas. Boleh kata setiap 2 saat dia akan turun 1 degree lebih kurang lah. Nampak Alhamdulillah kompresor dia kalau kat sini tak ada masalah. Nanti kita akan tengok pressure dia kat luar. Sekarang ni saya nak check dia punya suhu akhir sebelum cut off.
Okey, sekarang 48 saat, 50 saat Okey, sekarang masih lagi atas 10 degree. Okey, saya sedang melihat lagi untuk spek macam kami letakkan adalah di bawah 10 darjah Celsius Okey, menghampiri bawah 10 Okey, bawah 10. Alhamdulillah. Dalam masa 1 minit 20 saat lebih kurang. Dia dah decah bawah 10 degree Celsius Okey, 5.7. 1 minit 44 saat. 1 minit 44 saat. 5.7. Okey, boleh nampak pressure kedua-duanya dalam spek. Okey, tuan-tuan, dalam spek. So kita akan lepaskan kereta ni. InsyaAllah tak ada apa lah, tak ada masalah. Ya. 5.7. 5.7 degree. Yes. 5.7. Oh, ni tak ada alamak. Nanti saya masuk. Okey, sedut balik gas. Ya, 1 minit 44 saat. Okey, tuan-tuan, kita tulis juga Kita ada check sheet kita tulis before and after So kalau tuan-tuan tengok tadi first dalam video pertama tu kami tunjukkan 17 bar sebelum dengan keadaan LP reading 3 bar. Sekarang alhamdulillah lepas flushing dia menjadi 13 bar dan LP 2 bar Okey, so alhamdulillah kereta ni boleh selamat lagi. Itu kata kalau ada masalah tuan-tuan boleh datang dulu. Okey, tolong. Okey, tolong pegang. Gimbal kami dah habis bateri. So terpaksa guna tangan lah. Gimbal tangan. Okey, ambil. Okey, tuan-tuan so saya sekadar ni saja pengkongsian saya pada hari ini ataupun pada petang ni. InsyaAllah kalau sempat saya akan buat review mengenai kereta saya sendiri yang berusia 10 tahun dengan kompresor lama kompresor yang asal. So nanti saya akan buat dalam mungkin dalam masa terdekat lah. Selepas saya siap edit video ni nanti saya akan buat video yang baru. InsyaAllah So sekadar itu saja. Tagline kami bring coolness to life. Exosha bring coolness to life. Okey, sekian, terima kasih.